Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah kita minggu lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 8 surah As-Saff. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 9 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah yang mengutus Rasulnya, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang zalim sentiasa ingin memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka sentiasa hendak memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala dengan mulut mereka, akan tetapi Allah Ta'ala menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Pada ayat 9 ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita sababadz zuhur wal intisar lid-dinil Islam. Dekat sini Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita sebab kemenangan dan pertolongan Allah kepada agama Islam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berdasarkan kepada ayat 9 ini mengatakan bahawa ada dua sebab utama Allah Ta'ala mendatangkan kemenangan dan pertolongan kepada agama Islam. Satu bersifat hissi, iaitulah bersifat indrawi. Yang kedua adalah bersifat maknawi, bersifat tidak indrawi. Ya? Yang bersifat indrawi itu apa? Allah Ta'ala sebut huwallazi arsala rasulah. Allah Ta'ala mengutus Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu sebab kemenangan agama Islam. Islam menjadi agama yang tinggi mengalahkan semua agama-agama yang lain. Kemudian yang tidak bersifat indrawi, kalau Rasul tadi hissi, bersifat indrawi, jelas tampak jasad Nabi SAW. Kemudian yang bersifat maknawi, tidak berbentuk indrawi, bil huda wa dinil haq. Ya. Nabi SAW datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Dua inilah kemudian yang menjadi sebab utama Islam menang, Islam menjadi tinggi. Pertama, Allah Ta'ala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersifat indrawi, kemudian Nabi SAW membawa petunjuk dan agama yang benar, ini bersifat maknawi ataupun bukan indrawi. Apa maksud petunjuk pada ayat ini dan agama yang benar itu? Maksudnya, kata para ulama seperti ditafsirkan Al-Imam As-Sa'di,
bil ilmin nafi' wal amalis salih. Nabi SAW datang membawa ilmu yang bermanfaat. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang tegak berdiri di atas ilmu. Maka ketika mana Al-Quran mengkritik keyakinan agama lain, salah satu kritikan Quran menyatakan bahawa keyakinan mereka itu tidak berdasarkan kepada ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma lahum bihi min ilm wala li abaihim." Kata Allah Ta'ala, keyakinan mereka yang salah itu tidaklah berasaskan kepada ilmu, tidak berasaskan kepada ilmu mereka, dan juga tidak berasaskan kepada ilmu datuk nenek mereka. Ya, tidak berasaskan kepada ilmu datuk-datuk mereka terdahulu. Kenapa Al-Quran nyatakan begitu? Kerana keyakinan mereka itu hanya merujuk kepada apa yang diyakini oleh datuk-datuk mereka. Manakala datuk-datuk mereka ini pun tidaklah berasaskan kepada ilmu. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah agama yang tegak di atas asas ilmu. Petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di manakah petunjuk itu berada? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, ya, merupakan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal lin nas." Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua umat manusia. Walaupun yang mengambil manfaat daripada petunjuk Al-Quran itu hanyalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab kemenangan Islam. Nabi datang membawa ilmu yang bermanfaat. Ya. Selain itu, ilmu ini juga melahirkan amal salih. Maka bil ilmi alladhi yahdi ila Allah wa ila dari karamatihi. Dengan ilmu yang memberi petunjuk kepada Allah, mengarahkan manusia kepada Allah dan kepada negeri kemuliaan, iaitulah syurga Allah Ta'ala. Wa yahdi li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dan ilmu ini juga memberi petunjuk kepada amal dan akhlak terbaik. Wa yahdi ila masalihid dunya wal akhirah. Dan ilmu itu juga yang memberi petunjuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi ini asbab kemenangan Islam itu. Wadinil haq, agama yang benar. Maka agama Islam ni, inilah agama yang benar. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diperakui di sisi Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Ya, agama yang berasaskan kepada tauhidullah dan mengikut hukum hakam syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini dialah agama yang benar. Alladhi huwa haqq wa sidq. Agama yang benar, agama yang hak dan benar. La naqsa fihi. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada agama ini. Bal awamiruhu ghadha'ul qulubi wal arwah. Perintah-perintah Allah Ta'ala dalam agama ni itu menjadi makanan kepada hati dan roh kita. Warahatul abdan, dan ia menenangkan badan kita. Ya, dan meninggalkan tegahan-tegahan agama ini, salamatum minasyarri wal fasad. Itu menjadi keselamatan bagi kita daripada keburukan dan kerosakan. Ya. Maka oleh kerana itu, semua apa yang diperintahkan dalam agama ini, ia pasti baik dan benar. Dan setiap apa yang ditegah dalam agama ini, ia pasti buruk dan akan merosakkan. So oleh kerana itu, ini menjadi bukti bahawa Islam adalah dinul haq, bahawa Islam adalah agama yang benar. Jadi Allah Ta'ala menghantar Rasul kita Nabi Muhammad SAW
yang bersifat indrawi, kemudian Allah Ta'ala bekali Nabi dengan petunjuk-petunjuk, iaitu ilmu yang bermanfaat tadi dan agama yang benar, supaya apa? Liyuzhirahu ala dini kullih, supaya ia memenangkan dan meninggikan atas segala agama yang lain. Maka dengan Allah mengutus Nabi kita SAW dan membekali Nabi dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Islam ini mengatasi seluruh agama-agama yang lain. Dengan apa kita mengatasi seluruh agama-agama yang lain itu? Bil hujjati wal burhan. Dengan hujjah dan bukti-bukti. Kerana Islam dia agama yang tegak di atas hujjah, agama yang tegak di atas ilmu, agama yang tegak di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam dapat mengatasi seluruh agama-agama yang lain, lebih tinggi berbanding agama-agama yang lain, kerana Al-Quranul Karim datang sebagai hujjah, memberi bukti-bukti yang kukuh yang tidak dapat ditandingi oleh agama-agama yang lain. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menyatakan walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. So walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, Allah Ta'ala akan tetap mentakdirkan kemenangan Islam, ketinggian agama Islam. Suka tak suka mereka bukan menjadi penghalang kepada kejayaan Islam. Mereka sokong ataupun mereka tak sokong bukan menjadi penghalang kepada kejayaan Quran. Bahkan dalam kebencian yang ada dalam hati mereka pun terhadap Islam, Allah Ta'ala berjanji liyuzhirahu ala dini kulli. Islam akan mengatasi, akan mengalahkan seluruh agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala tidak menyukainya. Suka tak suka mereka, Islam yang akan menjadi agama yang lebih tinggi dan mengalahkan seluruh agama-agama yang lain. Jadi ada dua sebab utama Islam menjadi agama yang paling tinggi. Pertama, kerana Allah mengutus Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kerana Allah membekali Nabi dengan petunjuk-petunjuk, dengan ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar. So oleh kerana itu Islam menjadi agama yang tinggi, wala yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi selain daripada agama Islam. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-10, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini wasiyatun wa dilalatun wa irsyadun min arhamir rahimin li'ibadihil mu'minin li'a'zami tijarah wa ajal matlub wa a'la marghub yahsulu bihan najah minal azabil alim wal fawz bin na'imil muqim. Ayat 10 ni adalah wasiat, adalah petunjuk dari dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mencapai perniagaan yang paling agung dan tujuan yang paling tinggi yang dapat menyelamatkan dari azab yang amat pedih dan berjaya mencapai kenikmatan yang berkekalan.
Maka kalau kita perhatikan ayat 10 ni, dekat sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan, hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan? Hal adullukum ala tijarah, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini adalah perniagaan yang paling agung. Keuntungan perniagaan yang paling agung ialah ketika mana perniagaan itu menyebabkan kita selamat daripada azab yang tidak terperi sakitnya. Orang berniaga, dia sekadar mendapatkan keuntungan duniawi, itu biasa saja. Tetapi kalau perniagaan itu kemudian dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya itulah keuntungan perniagaan yang sangat dahsyat. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan apa dia perniagaan yang sangat agung tu, yang dapat menyelamatkan seseorang daripada azab api neraka Allah. Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 11. Allah berfirman, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ni Allah Taala menjelaskan apa dia perniagaan yang dapat menyebabkan seseorang selamat daripada azab api neraka itu. Yang pertama kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Dekat sini Allah Ta'ala perintahkan atau Allah Ta'ala nyatakan beriman, bukan bererti kerana mereka belum beriman. Sebelum ni Allah dah panggil mereka dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. So mereka ini telah beriman. Tetapi Allah Ta'ala ingin supaya tadawamuna ala imanikum billahi wa rasulih. Kekalkanlah keimanan kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Wa minal ma'lum anna al-imana at-tam wa at-tasdiqul jazim bima amara Allah bit-tasdiq bihi. Sudah sedia maklum bahawa iman yang sempurna itu ialah membenarkan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita benarkan. Ya. Mengakui apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita akui secara total. Al-mustalzimu li'a'malil jawarih, yang mana itu keimanan itu melazimkan untuk melakukan amal jawarih. Iman itu melazimkan kita untuk beramal dengan anggota tubuh badan kita ini. Jadi iman yang betul itu ialah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati, kemudian ia melahirkan amal perbuatan. Tidak dikatakan benar iman seseorang kalau dia sekadar meyakini sahaja tanpa melahirkan amal perbuatan. Maka walaupun pada asalnya iman itu ada di dalam hati, ia adalah keyakinan yang ada di dalam hati, namun begitu iman boleh kita lihat dalam bentuk amal perbuatan. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat ini, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Jihad ini adalah bahagian daripada pembuktian iman yang ada di dalam hati.
Jadi kalau kita nak membuktikan adakah kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita perlu lihat adakah kita mahu berjihad membela agama Allah. Kalau kita mahu membela agama Allah, berjuang untuk agama Allah, insya-Allah itu tanda bahawa benar iman yang ada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak pedulikan dengan agama Allah, kita tak kisah apa yang berlaku dengan agama Allah Ta'ala, maka mungkin itu tanda bahawa sesungguhnya kita belum lagi benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala sebut berjihad dengan harta dan diri kamu. Ya, maka berdasarkan kepada ayat ini, boleh kita katakan jihad itu boleh kita bahagikan kepada dua. Pertama, jihad harta. Yang kedua, jihad dengan diri sendiri. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, ya, kalau kita perhatikan pada ayat ini, Allah Ta'ala mendahulukan jihad dengan harta berbanding berjihad dengan jiwa. Kenapa begitu? Alasan pertama, kerana ayat ini berbicara tentang tijarah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat 10 sebelum ini. Tijarah. Kata Allah, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Maka oleh kerana sebelum ini Allah Ta'ala membahasakannya dengan tijarah, perniagaan, maka pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan jihad dengan harta. Kerana perniagaan itu dia sentiasa sinonim dengan harta. Itu alasan pertama. Ada alasan yang lain menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendahulukan harta, jihad dengan harta dekat sini berbanding berjihad dengan jiwa, tambihan ala azimi athariha fi nasrid din wa ahli. Ini menjadi satu peringatan kepada kita betapa besarnya kesan harta itu untuk menolong agama dan orang-orang yang beragama. Falyunfiq kullu fi ta'atillahi min sa'atih. Maka hendaklah setiap orang menginfakkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Jadi dekat sini Allah Ta'ala mendahulukan berjihad dengan harta kerana jihad dengan harta ini sangat besar kesannya untuk menolong agama Allah. Hatta jihad dengan jiwa itu tak dapat dilakukan kalau tak ada harta. Maka kalau dahulu Nabi SAW pergi berjihad, mereka mesti membawa bekalan yang banyak. Ya, maka jihad dengan membawa diri sahaja tak cukup. Ia memerlukan kepada harta. Maka jihad harta adalah sangat penting, apatah lagi zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kita nak berjihad dengan diri kita sebagaimana Nabi SAW dahulu misalkan berjihad di peperangan, rasanya kita tak sanggup untuk hari ini, ya, dan medan untuk itu pun tak ada. So peluang kita pada hari ini untuk jihad ialah berjihadlah dengan harta. Ya, berjihadlah dengan harta. Jihad tolong agama Allah Ta'ala ni dengan harta kita. Dan jihad dengan harta ni adalah salah satu tijarah, perniagaan yang akan membebaskan kita. Satu perniagaan yang pasti untung, keuntungan dia bukan sahaja dekat dunia, bahkan dekat akhirat, iaitulah Allah membebaskan kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka jom berjihad dengan harta. Ya, jihadkan harta kita untuk menolong orang-orang miskin. Jihadkan harta kita untuk membantu perjuangan Islam. Jihadkan harta kita untuk membina pendidikan, pusat-pusat pendidikan Islam. Jihadkan harta kita kepada pelajar-pelajar yang sedang mempelajari Islam.
jihadkan harta kita untuk membina tempat-tempat aktiviti Islam. Inilah peluang jihad kita pada hari ini yang insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala nanti dekat akhirat. Ya. Baru kemudian kata Allah Ta'ala, wa anfusikum, baru berjihad dengan jiwa kamu. Jadi dua perniagaan yang tidak mungkin rugi, pasti untung dan membebaskan seseorang daripada azab api neraka Allah. Pertama, dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, dan iman kepada Allah dan Rasul itu dia buktikan dengan berjuang untuk agama Allah, sama ada dengan harta maupun dengan diri dia sendiri. Lalu kemudian pada hujung ayat ni Allah menyatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya, yang demikian itu, yang demikian beriman kepada Allah dan Rasul serta berjihad adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Maka para ulama kita mengatakan bahawa annal jihad, bahawa berjihad, berjuang di jalan agama Allah Ta'ala, khairul lakum, adalah lebih baik bagi kamu, min qu'udikum lil hayati wassalamah, daripada kamu sekadar duduk diam saja. Ya, orang yang berjuang untuk agama Allah sama ada dengan harta dan jiwanya, itu jauh lebih baik berbanding orang yang setakat duduk diam saja, dia menikmati kehidupan dunia. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, tetapi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu jauh lebih baik berbanding mereka. Kenapa? Kerana jihad itu tak mudah untuk dilakukan. Maka ia memerlukan kepada mujahadah yang sangat tinggi. Kalau tidak ada mujahadah yang sangat tinggi, maka jihad tak dapat dijalankan. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-12. Ayat 12 Allah Ta'ala menjelaskan ganjaran yang akan mereka perolehi. Kata Allah Ta'ala, "Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ." Dengan itu Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga, dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ganjaran yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan tijarah, perniagaan dengan beriman kepada Allah dan Rasul, serta mereka berjihad di jalan Allah sama ada dengan harta maupun dengan jiwa mereka. Pertama, Allah Ta'ala akan beri kepada mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Wa hadha syamilun lis-saghair wal kabair. Ini mencakupi dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Fa innal imana billah wal jihad fi sabilihi mukaffirun lidh-dhunub walau kanat kabair. Maka berjihad, maka beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah sama ada dengan harta dan jiwa tadi, itu menjadi sebab pengampun dosa walaupun dosa itu dosa besar. Ya. Yang kedua, ganjaran yang Allah Ta'ala akan beri, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga, yang mana di bawah syurga itu mengalir sungai-sungai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada 4 sungai. Pertama, ma'un ghairu asin, wanharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, kemudian wanharun min khamrin ladzatul lisyaribin, wanharun min asalim musaffa. Ada air yang tidak payau, ada air susu, ada air madu, dan ada air khamar ataupun arak yang ladzatul lisyaribin, yang amat lazat kepada orang-orang yang meminumnya. Selain daripada itu, wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Ya. Dan mereka juga mendapatkan tempat-tempat yang sangat baik. Ya. Sangat elok, sangat cantik, sangat tinggi di dalam syurga Allah Ta'ala,
yang disebut sebagai Jannatu Adan, ya, syurga Adan. Sebahagian ulama mengatakan wasumiyat jannatu jannata Adan, disebut syurga dengan syurga Adan lianna ahlaha muqimuna fiha, kerana ahli syurga itu mereka tinggal di dalamnya. La yakhrujuna minha abadan, mereka tidak keluar daripadanya buat selama-lamanya. Wala yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak ingin untuk pindah. Dzalikal jazaa'ul jazil, dzalikal thawabul jazil, itulah ganjaran yang amat besar. Wal ajrul jamil, dan ganjaran yang sangat elok. Al fawzul azim, kemenangan yang sangat agung. Alladzi la fawza mithlah, yang mana tidak ada kemenangan seumpamanya. Fahadha al-thawabu al-ukhrawi, inilah ganjaran akhirat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, ya. So ini ganjaran akhirat. Ganjaran dekat dunia pula macam mana? Kata Allah pada ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, kata Allah, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat, ya. Dan sampaikanlah berita menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Kalau yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 12 sebentar tadi, itu ganjaran yang akan mereka perolehi dekat akhirat, ya. So apa pula ganjaran yang akan mereka perolehi dekat dunia? Wa ammas thawabud dunyawi li hadi at-tijarah, adapun ganjaran dunia bagi perniagaan yang tadi, beriman kepada Allah dan Rasul serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ada lagi kenikmatan yang lain, tuhibbunaha, yang kamu cintai. Apa dia? Wahiya nasrum minallah, itulah dia pertolongan daripada Allah alal a'da, terhadap musuh-musuh kamu, dalam menghadapi musuh-musuh kamu. Yahsulu bihi al-izz wal farah, dengan itu kamu mendapatkan kemenangan, keagungan dan kebahagiaan. Wa fathun qarib, ya, dan kemenangan yang segera, kemenangan yang sudah begitu dekat. Tattasi'u bihi dairatul Islam, sehingga kan daerah Islam itu semakin luas. Wa yahsulu bihi ar-rizqul wasi', dan kamu akan mendapatkan rezeki yang luas. Fahadha jazaa'ul mu'min al-mujahidin, inilah ganjaran yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman yang berjihad di jalan Allah, sama ada dengan harta dan jiwa mereka tadi. Wa ammal mu'minuna min ghairi ahli jihad, adapun orang-orang mukmin yang mana mereka tidak ikut berjihad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi ganjaran itu pada mereka. Maka kata Allah, wa basyiril mu'minin, sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bithawabil ajil wal ajil, dengan ganjaran yang segera dan nanti akan datang. Kullun ala hasbi imanihi, semua berasaskan sesuai dengan imannya, ya. Wa in kanu la yablughuna mablaghal mujahidin fi sabilillah, walaupun mereka itu tidak sampai kepada darjat orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi mereka akan tetap mendapat syurga bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka disebut dalam hadis Nabi, inna fil jannati mi'atu darajah, di dalam syurga ada mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, ya, antara antara dua darjat, ya, antara dua tingkat seperti antara langit dan bumi, ya. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih, yang mana ini Allah Ta'ala janjikan untuk mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang mengikuti tijarah ini, ya, iaitulah beriman kepada Allah dan Rasul dan membuktikan keimanan kepada Allah dan Rasul itu dengan berjihad di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwa kita. InsyaAllah dengan itulah kita akan mendapatkan kemenangan dekat dunia dan juga keselamatan dekat akhirat nanti, insya-Allah taala. Baik, sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Taala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.